Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Sekejap. Nak bagi yang keluar masuk, berbilang-bilanglah meluasi ilmu Allah. Hasbunallahu wa ni'mal wakil. Memadalah Allah bagi kami Tuhan sebagai wakil. Ni'mal maula wa ni'mal nasir. Sebaik-baik pelindung dan sebaik-baik yang memberi pertolongan. Ya muallima Ibrahim al-hikmata 'allimni. Wahai Tuhan yang mengalimkan Nabi Ibrahim dengan hikmah, maka alimkan kami. Allahumma salli ala Sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Ilahi anta maqsudi wa ridaka matlubi. A'tini mahabbataka wa ma'rifatak wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Ayuh bersama-sama kita membaca Allahumma sallimna li Ramadan wa sallim Ramadana lana wa tasallamhu minna mutaqabbala. Allahumma, wahai Tuhan kami, sallimna li Ramadan, kau sejahterakan bagi kami akan Ramadan yang lalu. Wa sallim Ramadana lana, ya Allah, mudah-mudahan kau sampaikan kami pula pada Ramadan yang akan datang, yakni pada 1442 Hijrah. Wa tasallamhu minna mutaqabbala, ya Allah, kau sejahterakan Ramadan kami yang mudah-mudahan amalan, ketaatan, kebaikan, sedekah, zakat, solat, puasa dan apa jua ibadah yang kami lakukan dalam Ramadan baru-baru ini mutaqabbala, semuanya ya Allah, daripada sekecil-kecil amalan sehingga sebesar-besar amalan, diterima semuanya daripada kami. Amin Allahumma amin. Jadi pertamanya, alhamdulillah, puji-pujian dan kesyukuran bersama-sama kita rafak, kita tinggikan kepada Allah Jalla wa'ala, Tuhan yang tak dapat tidak, yang memilih kita pada pagi ini untuk berhimpun hashtag santapan rohani. Yang mudah-mudahan tuan-tuan, dengan apa yang Allah Ta'ala nak beri dengar kepada kita pada pagi ini, mudah-mudahan itulah pilihan yang sebenar oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya ulang balik ayat ni tuan-tuan. Sebab tu beruntung bagi tuan-tuan yang sering masuk muqaddimah. Muqaddimah ni kadang-kadang lebih powerful daripada yang belakang. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alih. Dah? Jadi, pertama sekali, kita terus minta submit kepada Allah Ta'ala. Mudah-mudahan ya Allah, apa yang engkau beri dengar kepada aku pada pagi ini, maka itulah benda yang engkau akan pilih untuk kami. Sebab apa tuan-tuan? Kita masih lagi dalam mood raya. Walaupun raya dalam PKPB, walau bagaimanapun istilah raya tetap raya. Bagaimana mereka merayakan, kita merayakan, kalian merayakan, tu cerita lain. Hakikatnya kita masih lagi berada pada bulannya Syawal. Dan besok lusa kita nak raya pula, celebrate raya yang selepas puasa 6. Jadi bila sebut bab raya ni tuan-tuan, Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alih, perlu kita fahami ada lagi perayaan yang lebih besar yang perlu kita ketemui. Ada lagi perayaan yang lebih besar yang perlu kita mendepani. Dan ada lagi perayaan yang terlebih besar yang perlu kita hajati pada tiap-tiap hati manusia. Supaya apa? Saya ulang balik apa yang kita nak bincangkan pada hari ini. Ya Allah, dah tulis tuan-tuan dekat ruangan komen. Ya Allah, sebagaimana kau pilih kami mendengar benda ini, mudah-mudahan kami terpilih mendapat benda ini. Tulis di ruangan komen. Dah? Ya Allah, sebagaimana kau beri kami dengar perkara ini, mudah-mudahan kau memilih kami untuk mendapat benda ini. Sebab apa? Kita cerita dahulu secara zahir, secara adat manusia.
Dah. Bila dia tak tahu benda tu, mana mungkin dia dapat benda tu? Betul ke betul? Cuba tulis kejap dekat ruangan komen. Dah. Apa khabar anda semua pada pagi ini? Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Waalaikumsalam Nur Gayah. Dah. Seperti biasa tuan-tuan, update kesihatan tuan-tuan. Sebelum saya nak tanya balik bab tadi, soalannya simple. Kalau dia tak tahu benda tu pada adat, dah, jangan cerita bab rezeki yang tak diketahui. Rezeki ni banyak. Ada rezeki mamluk, ada rezeki matlub, ada rezeki madmun, ada rezeki la yahtasib, rezeki yang tak diketahui. Kita cerita dahulu pada minda adat manusia. Dah? Kalau dia tak tahu benda tu, dia dapat tak? Tak. Tapi kalau Allah Ta'ala mula nak beri ilmu kepada dia, bila mana Allah Ta'ala mula nak beri faham kepada dia, may yuridillahu bi khairan yufaqihu fid din, tuan-tuan, mudah-mudahan Allah Ta'ala beri dengar kepada kita pada pagi ni perkara ini, Allah Ta'ala pilih juga kepada kita untuk mendapat benda ni. Jelas? Jadi seperti biasa, pertama, update dahulu kesihatan tuan-tuan. Saya suka tuan-tuan mendengar, Ustaz, saya seorang yang salik. Dah? Saya suka tuan-tuan menulis, Ustaz, saya alhamdulillah sihat selagi mana ajal belum dijemput oleh Allah Ta'ala. Ini semua tuan-tuan perkara yang kalian perlu istiqamah. Maaf, kalau di luar tuan-tuan tak mampu nak buat benda ni, tolong istiqamah ketika live. Saya ulang balik. Dah? Dekat luar sana, tuan-tuan malu nak jawab, Assalamualaikum Kak Gayah, Cik Kiah apa khabar? Alhamdulillah sihat. Oh, kita ajar lain. Tiba-tiba dia buat dekat luar lain, tak ada masalah. Bukan wajib pun. Tetapi saya ulang balik, nasihat Nabi begitu jelas. Dah? Ketika seorang sahabah meminta, Ausini ya Rasulullah, beri aku nasihat. Nabi kata, zikrul maut, ingat mati. 3 kali dia tanya, 3 kali baginda Nabi jawab, ingat mati. Itulah ingatan yang paling hebat. Dan kalau tuan-tuan tak mampu nak buat di luar benda ni, buat ketika live. Bila saya tanya apa khabar kalian, tolong jawab di ruangan komen, alhamdulillah Ustaz sihat selagi mana ajal belum menjemput. Dan yang kedua, jangan lupa update juga di manakah level kalian pada hari ini. Saya suka bertanya supaya saya nak pastikan tuan-tuan berada pada level yang betul. Untuk saya tarik, untuk saya tolak, untuk saya jentik tuan-tuan. Maaf bahasa mudah. Untuk saya pastikan tuan-tuan berada pada on track. Mudah kita nak suruh berlari ke, nak suruh pas pattern ke, kita nak suruh bergerak ke, kalau kalian betul-betul berada pada track. Tapi kalau tuan-tuan hati duduk dekat rumah lagi, walaupun Zahir di rumah, dah? Tapi kalau hati masih lagi di rumah, bermakna payahlah tuan-tuan. Dah? Saya nak bawa tuan-tuan kepada perjalanan yang begitu indah. Jelas ke jelas? Baik, kembali kepada soalan tadi. Dan waktu yang sama, jangan lupa terus like dan share dan tag nama orang yang anda jawab. Terima kasih kepada Kak Lumas. Bagus. Yang dapat mengamalkan di luar, tahniah saya ucapkan. Itu semua anugerah daripada Allah. Tahniah. Dan itulah antara ayat yang begitu powerful dan begitu hebat. Baik, kembali kepada soalan yang saya tanya tadi. Waktu yang sama, jangan lupa terus like dan share dan tag nama orang yang anda sayang. Jangan lupa tuan-tuan. Caranya mudah. Biar saya membebel benda sama hari-hari. Mudah-mudahan bebelan ini membantu tuan-tuan dan keluarga tuan-tuan. Biar saya membebel benda sama hari-hari dengan niat, kalaulah ya Allah bebelan aku ni memberi impak dan kesan, kalaulah ya Allah bebelan aku ni membantu diri mereka, kalaulah ya Allah bebelan aku ni membantu kehidupan mereka, kalaulah ya Allah bebelan aku ni memberi kesan kepada keluarga mereka dengan kehidupan yang lebih baik, ya Allah aku nak membebel tiap-tiap pagi benda sama. Amin Allahumma amin. Apa dia? Setiap kali tuan-tuan nak tekan like, tekan love, tag nama orang yang anda sayang, biasakan tanya pada hati, ya Allah, kenapa aku kena buat benda ni? Simple saja, supaya tuan-tuan jelas. Jelas ni benda penting. Jelas kenapa kena buat. Supaya kalian jelas kenapa perlu aku buat benda ni. Kenapa perlu aku buat benda ni. Jelas ke jelas? Jelas? Dah? Tanya hati, kenapa perlu aku tag? Aku nak begini. Barulah benda tu memberi kesan dan bermanfaat. Kalau tidak, bila jari semata-mata berjalan, suruh tekan tag, jari berjalan, hati tak bergerak. Suruh tekan love, jari berjalan, hati tak bergerak. Kenapa aku perlu tekan love? Tuan-tuan tak tahu peranan jari tuan-tuan tu boleh menyebabkan dakwah yang begitu luas. Maaf,
Saya membebel benda sama sebab saya ada matlamat yang besar. Sebab saya nak benda sampai kepada keluarga kalian yang kalian sayang. Sebab Allah Ta'ala jelas berfirman, Qu anfusakum wa ahlikum nara. Jaga diri kamu dan ahli keluarga kamu daripada api neraka. Jelas ke jelas? Habis. Baik, sambung. Kita sambung pada soalan yang saya tanya tadi, pada muqaddimah. Soalannya is very simple, tuan-tuan. Kalau seseorang itu pada adat, dia tak tahu benda tu, mana mungkin dia akan dapat benda tu pada adat, jangan cerita pada hakikat. Jadi maknanya, ya Allah, hari ini Engkau memberi kami pengetahuan tentang ini, mudah-mudahan kami mendapat tentang ini. Ya Allah, mudah-mudahan Engkau memberi kami pengetahuan tentang ini. Ini tu apa? Kita nak sembang lah saat lagi ni. Mudah-mudahan ya Allah, Engkau beri kami dapatkan tentang ini. Jelas? Habis. Jadi bismillahirrahmanirrahim. Sekejap, jari bergerak. Sekejap saya nak apa tu? Saya nak charge. Lupa charge, tuan-tuan. Allahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Aina charger? Bismillah. Ting. Okey. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimallahu ta'ala wa nafa'ana bi barakati ulumihi fid daraini amin ya rabbal alamin. Telah berkata musannif, tuan pengarang kitab ini, dalam kitab yang bernama Durratun Nasihin. Dan kita bersambung daripada bicara yang telah kita bahas 2-3 hari lepas berkenaan 5 hari raya bagi orang yang beriman. Sebab kita masih lagi berada dalam mood hari raya. Nanti besok saya nak sambung pula satu live berkenaan apakah perancangan jin, syaitan. Bila mana hari raya mereka dilepaskan, tuan-tuan, mereka pun ada plan. Hari ni besok-besok lah kita belajar strategi plan puak-puak jin, puak-puak syaitan. Apa plan mereka nak merosakkan Syawalnya kita, nak merosakkan rayanya kita. Yang tu cerita kemudian. Kata Anas bin Malik radhiyallahu anhu, orang yang beriman itu mempunyai 5 hari raya. Kalian beriman kan? Amin. Kita beriman kan? Amin. Dan orang yang beriman itu Zila Ibrahim, belum mood raya. Yang ni mood yang lagi best. Mood raya ni, inilah mood perjuangan kita yang sebenar. Zila, yang tu raya sekejap je, yang ni raya yang sebenar. Okey. Kata Anas bin Malik, orang yang beriman itu mempunyai 5 hari raya. Berapa semua? 5. Yang pertama, kita dah bahas 2-3 hari lepas, yakni bila mana hari-hari kamu melakukan liqa', pertemuan dengan ahlillahi ta'ala, tok guru, ulama, para habaib, para syekh, para ustaz, tok guru, ustaz-ustaz, ustazah yang pernah mengajar kita pergi ziarah. Bila masa. Dan bertemunya kamu itu kerana Allah. Dalam pertemuan tidak berlaku dosa. Dan berpisahnya kamu itu kerana Allah, maka itu merupakan sebagai hari raya. Jadi maknanya otak tuan-tuan, sel tuan-tuan mula dah berkembang. Oh, raya ni bukan sehari, raya ni bukan sebulan. Orang dulu Melayu katakan raya sebulan. Tiap-tiap minggu ada open house. Melainkan tahun 2020 Allah Ta'ala uji kita. Saya nak guna bahasa lain lah, Allah Ta'ala vaksin kita. Ni ilmu semalam ni. Ilmu kemarin. Kita mengharapkan vaksin bila nak sampai, tapi kita lupa hakikatnya kita sedang divaksin oleh Allah Ta'ala. Baik, sambung. Jadi maknanya tuan-tuan, bila sebut hari raya ni, apabila adalah hari-hari kamu, bila masa tuan-tuan boleh amalkan benda ni. Kita jumpa ziarah orang-orang alim, ahlillahi ta'ala, orang beriman. Orang beriman tak semesti tok guru. Bila mana kita jumpa dia mengingatkan kita kepada Allah, maka dia juga dikategorikan sebagai orang yang beriman. Dan dalam pertemuan tidak berlaku dosa. Dia bertemu kerana Allah, dalam pertemuan tak berlaku dosa dan berpisah kerana Allah, itu merupakan hari raya. Selesai. Bagi tuan-tuan yang nak tahu syarahnya, tengok live yang 2-3 hari kemarin. Yang kedua, hari dia keluar daripada dunia, iaitu mati dengan membawa bekal iman, syahadah, dan terpelihara daripada tipu daya syaitan.
maka itu juga adalah merupakan hari raya. Raya yang kedua apa dia? Hari kegembiraan, hari kemenangan, hari yang perlu kalian celebrate. Bedanya, raya yang Syawal ni tak dapat celebrate tahun ni, celebrate tahun depan. Takdir kata tak dapat celebrate tahun depan, celebrate lagi 1 tahun. Tapi raya yang ni tuan-tuan, tak, cuma sekali sahaja. Kalau matilah kena beriman, raya. Matilah kena kufur, binasa. Matilah keadaan kafir, celaka. Na'uzubillah min zalik, minta jauh daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi bedanya raya yang ni cuma sekali. Jaga betul-betul. Dan raya ni boleh datang bila-bila masa, iaitu hari saat kematian kita. Sebab tu amalkan ya Allahu biha, ya Allahu biha, ya Allahu bi husnil khatimah ya karim, sekurang-kurangnya 3 kali sehari. Ya Allahu biha, ya Allahu biha, ya Allahu bi husnil khatimah ya karim. Jelas? 2. Yang ketiga, hari dia menyeberangi siratal mustaqim, dan dia selamat daripada segala risiko qiyamah, dan selamat pula daripada tangan lawannya dan daripada malaikat zabaniyah, maka itu juga merupakan hari raya. Baik, dah dapat kemenangan yang best seketika kita mati. Ada pula raya lagi, yakni ketika kita melepasi siratal mustaqim. Praktikalnya saya dah bagi, perbanyakkan baca Rabbi Salim, Salim, Rabbi Salim, Salim. Itu yang kita dapat daripada guru-guru kami dahulu. Yang nak dipermudahkan di atas sirat, perbanyakkan baca Rabbi Salim, Salim, Rabbi Salim, Salim, Rabbi Salim, Salim. Sehari sekurang-kurangnya 11 kali. Sekurang-kurangnya 11 kali. Jelas ke jelas? Jadi kalau kita dapat melepasi siratal mustaqim, melepasi daripada ujian-ujian pokok zakum, banyak lagi ujian yang berada pada hari Yaumil Mahsyar ni, lepas je tuan-tuan, itu juga merupakan sebagai hari raya. Sebab raya ni hari kemenangan, hari kegembiraan. Dan yang perlu kita fahami dan perlu kita cari, maknanya tuan-tuan, sebagaimana kita bersedia pada raya Syawal, tak usah fikir sekarang lah yang PKB. Cuba kita flashback yang tahun-tahun lepas. Ada setengah orang, dia punya persediaan hari raya tu 2-3 bulan. Sebab apa dia kata? Ramadan nanti aku nak ibadat kepada Allah, aku nak prepare siap-siap pada bulan Sya'ban. Dia kata pada bulan Sya'ban dia dah prepare, dah order baju, dah cutting baju, dah fikirlah nak beli apa-apa untuk raya nanti. Ramadan, okey, aku nak ibadat kepada Allah. Maknanya ada setengah orang, dia fikir 2-3 bulan sebelum nak raya, apakah perancangan. Maka begitu juga kita, tuan-tuan kena fikir, ni raya ni tak boleh patah balik. Kalau kita lepas siratal mustaqim, raya. Kalau tak lepas, binasa. Kalau jatuh, celaka. Na'uzubillah min zalik, minta jauh daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu merupakan hari raya yang ketiga. Baik, hari kita sambung pula raya yang keempat. Anda dah bersedia? Alhamdulillah. Baik, raya yang keempat. Waalaikumsalam Nani Zabri, dan semua yang beri salam, afwan lakum. Dan saya menjawab waalaikumsalam warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Baik, yang keempat, sambungan pada hari ini, tulis di ruangan komen, mana lagi hari raya? Kata Anas bin Malik radhiyallahu anhu, hari dia masuk ke dalam syurga dan selamat daripada neraka jahim, maka itu adalah hari raya. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Tuan-tuan, antara hari raya juga merupakan hari dia masuk ke dalam syurga. Allahumma salli ala Muhammad. Ya Allah, ya Tuhan kami, mudah-mudahan kau pilih kami walaupun kami tak layak ke syurga-Mu ya Allah, tapi kami mengharapkan ya Allah, mudah-mudahan kami dapat masuk ke syurga-Mu. Ingat tak kalam Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu? Cara tuan-tuan nak rendah diri, Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, dan ketika cerita syurga neraka ni, dia bagi satu kalam yang begitu indah, lagi menyentuh kepada jiwa. Sayyidina Abu Bakar kata apa? Kalaulah ditakdirkan semua orang masuk neraka, seorang je tak masuk, mudah-mudahan akulah ya Allah. Dan sekiranya
Ditakdirkan semua orang masuk syurga, seorang je tak masuk. Aku takut akulah itu, ya Allah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Tuan-tuan, itu kalam Sayyidina Abu Bakr As-Siddiq radhiyallahu anhu. Sekiranya semua orang masuk syurga, seorang je tak masuk, pergi mana orang ni? Neraka lah. Aku takut akulah yang seorang itu. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Sekiranya semua orang masuk neraka, seorang je tak masuk, yakni masuk syurga, mudah-mudahan akulah orang itu. Ni kalam duduk di tengah-tengah. Jelas ke jelas? Jadi artinya tuan-tuan, antara raya yang perlu kita kecapi, yang perlu kita hajati, yang perlu kita cari, yang perlu kita bersedia. Sebagaimana kalian bersedia ketika raya Syawal, bersedia juga untuk raya yang sebenar, iaitu ketika kita masuk syurga Allah Subhanahu wa ta'ala. Masuk ke syurga ni tuan-tuan perjalanan yang begitu panjang. Bukan bila dah habis dekat mizan tu, ada kalau kita buka kitab Daqaiqul Akhbar fi zikril jannati wan nar, pada menceritakan syurga dan neraka. Kitab Daqaiqul Akhbar. Bukan bila dah habis timbangan neraca Allah Ta'ala, dah habis timbang-timbang semua, mudah-mudahan dengan rahmatnya Allah kita masuk neraka. Tuan-tuan ingat boleh terus masuk ke? Dah, belum lagi. Makcik Kiah, Kak Long, Kak Ngah, dah? Dia tengok love dah tak berterbangan dah ni, hati tak berjalan ni. Ni dia panggil hati tak berjalan ni. Dia tak tahu apa matlamat dia kena buat like dan love tu. Tak apalah. Okey, tuan-tuan, daripada padang mahsyar tu nak berjalan kepada syurga Allah Ta'ala, makan masa lagi. Makan masa. Bukan sehari, bukan 2 hari, bahkan nak masuk tu pun Allah memakan masa. Ada yang beberapa riwayah kata sampai 100 tahun. Ada yang setengah riwayah kata sampai puluh tahun. Sebab apa? Setiap satu langkah dia takjub dengan benda yang dijadikan oleh Allah. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Selangkah. Selangkah. Dah pelik. Sekejap tengok. Sekejap. Memang nak pergi ke syurga ni. Dah ditakdirkan syurga dengan rahmatnya Allah. Tetapi akibat dia takjub dengan apa yang Allah Ta'ala buat, kehebatan yang Allah Ta'ala buat, kecantikan yang Allah Ta'ala sediakan, yang tak pernah terjangkau oleh akal, tuan-tuan. Setiap satu langkah terhenti. Setiap satu langkah terhenti. Agak-agak bila nak sampai? Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Di sinilah tuan-tuan menceritakan kehebatan. Tapi cerita bab syurga ni, saya suka nak cerita bab ni sikit. Mudah-mudahan tuan-tuan banyak mengamalkan tasbih dalam kehidupan. Sebab daripada hadis-hadis yang sahih, kita maklum tasbih ni tuan-tuan merupakan amalan yang kalau kita baca, maka digantikan dengan pepohon-pepohon syurga Allah. Pepohon-pepohon syurga Allah Ta'ala. Maknanya begini, tuan-tuan tengok di alam realiti sekarang, ada tak setengah orang, dia ada rumah, dia ada laman dia kosong. Ada setengah orang, dia ada rumah, dia ada laman dia penuh dengan pohon-pohon kayu. Betul ke betul? Ada setengah orang, dia ada pohon, dia ada rumah, dia ada laman, ada air terjun dan sebagainya. Maknanya, kalau begitulah kiasan di dunia, di syurga juga bukan begitu. Tetapi kiasan nak diberi faham seumpama begitu. Sebab tu tak usah pelik. Nanti, sekiranya kita masuk syurga Allah, ada di antara kita masuk ke syurga, tuan-tuan, syurga masuk. Tiba-tiba laman kosong. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Laman kosong. Tak ada banyak pohon-pohon kayu. Sebab apa? Dekat dunia dahulu dia malas bertasbih kepada Allah. Subhanallah, walhamdulillah, wa la ilaha illallah, wallahu akbar. 2 riwayah. Satu riwayah, satu tasbih menghasilkan satu pohon di syurga Allah. Satu riwayah lagi, satu tasbih naik naik, senang kata naik, naik sikit lah, bahasa mudah lah. Tasbih lagi, naik lagi seinci. Tasbih lagi, naik lagi sejengkal. Tasbih lagi, naik pula sedepa.
Tasbih lagi, naik pula sekaki dan sebagainya. Sampai pokok tu besar, barulah tasbih lagi pula memberanakkan lagi pokok-pokok yang lain. Sebab tu ingat, jangan pelik besok. Walaupun kita besok berjiran, amin. Mudah-mudahan tuan-tuan kita ni berjiran bukan saja di alam maya. Kita berdoa kepada Allah, mudah-mudahan di syurga besok kita berjiran bersama dengan baginda Nabi SAW, bersama dengan para habaib, bersama dengan orang-orang yang soleh, bersama dengan para khalifah, bersama dengan keluarga-keluarga Nabi SAW. Amin Allahumma amin. Dah kita berjiran besok ni. Dah mudah-mudahan kita nak jiran tetangga kita besok laman dia penuh dengan pokok-pokok daun-daun kayu. Allahumma salli ala Muhammad. Amin. Supaya apa? Tuan-tuan seronok di syurga ni, seronok. Sebab kerja di syurga ni makan je. Berak tidak, kencing tidak. Nak cerita nikmat syurga ni hebat. Dah lah makan. Kadang-kadang makan tu pula bila masuk benda tu hilang. Masuk benda tu hilang. Dan kelebihan makan di syurga ni, contohlah di laman tuan-tuan ada pokok mangga. Masalan. Contoh. Tuan-tuan, hari ni kalian petik mangga. Hari ni petik mangga. Dekat laman kan ada mangga. Sebab apa? Pokok mangga. Dulu tasbih mangga banyak. Mangga. Ada setengah orang laman dia penuh dengan durian. Masalan. Tak usah fikir betul-betul. Kita buat contoh. Hari ni petik. Makan buah mangga. Sedap. Sedap. Besok petik. Sedapnya tak sama macam semalam. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Lusa pula petik lagi, makan. Sedap hari ni tak sama macam yang semalam dan kemarin. Dia makin sedap, makin sedap, makin sedap, makin sedap, makin sedap. Inilah rahsia yang dijadikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dia cerita buat syurga ni, Allah 3 hari 3 malam belum tentu habis. Tapi itulah gambaran yang perlu dipahami. Mana tak dikatakan sebagai hari raya, sebab itulah merupakan hari kemenangan, hari yang seronok, hari yang best. Tuan-tuan, daripada pintu pagar nak masuk ke istana tuan-tuan tu, yang tu pun makan masa dah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Tadi daripada padang mahsyar nak sampai ke syurga punya lama dah. Akibat ta'ajub dengan benda yang dijadikan oleh Allah Ta'ala. Yang ni dah sampai pintu pagar ni. Dah sampai pintu pagar dah. Nak masuk dekat dalam istana. Allahumma salli ala Muhammad. Makan masa lagi. Selangkah. Allah. Anjib. Selangkah lagi. Ya Allah. Ni ke akibat tasbih-tasbih yang aku baca dahulu. Banyak pohon-pohon kayu. Jelas ke jelas? Jadi maknanya benda ni berlaku. Masuk pula dekat dalam syurga tuan-tuan. Macam-macam. Black syurga ni tak sama. Di atas sejauh mana amalan yang kita lakukan di pihak dunia Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebab tu tuan-tuan, dengar dah satu hadis yang dirawikan daripada Nabi SAW. Siapa nak dengar cerita ni? Cerita ni best. Dengan cerita ini, mudah-mudahan boleh membantu tuan-tuan untuk memperbanyakkan berzikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika Nabi Isra' wal Mi'raj, dalam kitab Kifayatul Muhtaj bagi bicara Isra' wal Mi'raj. Siapa nak tahu cerita ni, like dan share dulu, dan tag nama orang yang anda sayang. Sebab matlamat kita nak semua faham. Kita nak semua faham. Baik. Bila Nabi ziarah syurga-syurga Allah Subhanahu wa ta'ala, maka Nabi sedang melihat ada para malaikah yang sedang bekerja membina syurga-syurga Allah Subhanahu wa ta'ala. Satu, Nabi berjalan lagi dengan burak. Burak ni tuan-tuan merupakan tunggangan yang kita akan gunakan di syurga kelak. Semua besok pakai naik burak. Cuma kalau waktu dekat dunia dahulu, kalau tuan-tuan naik BMW, dekat syurga besok burak tu ada kepala BMW tu, wallahualam lah yang tu ada ke tidak, tak usah percayalah cakap aku. Nanti dia imagine betul-betul. Burak ada lambang BMW, ada lambang Audi. Kita pakai Kia, ada lambang Kia. Ada, wallahualam. Di sana lebih menarik daripada pihak syurga. Baik. Bila Nabi ziarah tuan-tuan, Nabi melihat ada pula para malaikah yang memberhentikan projek. Projek tak berjalan. Okey. Maka
Nabi bertanya kepada para malaikat yang sedang rehat daripada menyiapkan syurga Allah Subhanahu wa taala, syurga bagi hamba-Nya. Maka Nabi Allah Muhammad bin Abdullah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertanya, kenapa projek tak jalan? Bahasa kita, kenapa projek tak jalan? Maka kata para malaikat, ya Rasulullah, keep fokus, dengar ayat ni. Ya Rasulullah, kami bekerja atas dibayarnya gaji. Kami bekerja atas dibayarnya gaji. Maka ditanya pula, apakah gaji kamu? Maka berkata para malaikat, gaji kami ialah zikrullah. Saya ulang balik. Bila mana Nabi bertanya kepada setengah para malaikat yang projek tak jalan, stop. Sebab mereka ni sami'na wa ata'na, taat kepada Allah, dengar kepada Allah. Bila Tuhan kata berhenti. Maka ditanya, ya wahai para malaikat, kenapa projek tak jalan? Maka berkata para malaikat, kami bekerja di atas dibayarnya gaji. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alih. Tuan-tuan, jangan lupa bayar gaji malaikat. Jangan lupa bayar gaji malaikat. Besok syurga tak siap. Apa CF tak ada? Apa orang kata? Tak ada CF. Tak boleh masuk rumah. Ditanya, apakah gaji kamu? Berkata para malaikat, zikrullah. Sebab itu, bila kita kurang berzikir kepada Allah, istana gah, tapi tak siap. Waktu tu lah tuan-tuan, kita pakat submit lah, apply loan lah, jumpa Nabi lah, ya Rasulullah, syurga aku sikit lagi tak siap ni. Dulu aku kurang berzikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebab tu perbanyakkan berzikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita boleh jumpa kisah ni tuan-tuan, kalau saya tak silap dalam kitab Daqaiqul Akhbar fi Zikri Jannati wan Nar, atau pada kitab Kifayatul Muhtaj bagi bicara Isra' wal Mi'raj. Jelas ke jelas? Jadi kepada tuan-tuan yang nak pastikan syurga tu indah, banyakkan berzikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebab apa? Martabat orang yang berzikir ni tuan-tuan, kalau kita baca kitab Isra' wal Mi'raj, mereka ni duduk di bawah arasy Allah Ta'ala. Ni level atas daripada syurga lagi. Dah lah langit yang ketujuh. Langit yang ketujuh di sana dah ada syurga neraka dah. Lepas tu naik pula kepada Sidratil Muntaha, naik pula kepada Baitul Ma'mur, sampai pula kepada arasy dan sebagainya. Maka dalam kitab Kifayatul Muhtaj bagi bicara Isra' wal Mi'raj, tempat orang yang banyak berzikir ni di bawah arasy Allah Subhanahu wa ta'ala. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Belajarlah berzikir tuan-tuan. Cuba dengar saya nak bagi ilmu yang power gila. Ada yang tanya pula, macam nak duduk kalau tak dapat CF? Jumpa Nabi lah. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Jumpa Nabi, minta apply. Minta maaf bukan nak lawak, tapi wallahu alam. Itu satu kiasan yang perlu kita fahami. Yang tu betul. Zawiyah yang ni betul juga. Yang ni betul. Ini juga ada beberapa riwayah daripada as-sahabah. Baca surah Ikhlas 12 kali untuk projek bagi berjalan. Betul. Tapi sebab Al-Ikhlas tu pun kan antara sebahagian daripada berzikir. Cerita apa pun zikir tak ada masalah. Baik. Jadi tuan-tuan muslimin muslimat yang dirahmati Allah Ta'ala sekalian, jadi dapatlah kita fahami. Mudah-mudahan bila sebut zikir, tuan-tuan belajarlah. Zikir ni bukan semata-mata di lidah. Itu sahaja. Zikir ni bukan semata-mata di lidah. Zikir yang powerful, lidah dan hati. Tulis dekat ruangan komen. Rojok kitab Al-Askar bagi Imam An-Nawawi rahimallahu ta'ala. Ada kitab Askar sini tak? Askar. Mana kitab Al-Askar? Mana kita Al-Askar? Al-Askar kat depan kot. Mana kitab Al-Askar? Nantilah saya tunjuk insya-Allah. Tuan-tuan, kata Imam An-Nawawi rahimallahu ta'ala, az-zikru yakunu bil qalbi.
wa yakunu bil lisan. Wal afdalu minhu ma kana bil qalbi wal lisani jami'an. Zikir yang powerful, lidah dan hati jalan sekali. Lidah dan hati jalan sekali. Tuan-tuan tak perlu buat pengakuan, sebab saya berjalan dengan pengalaman. Tuan-tuan tak perlu buat pengakuan pada pagi ini, sebab pengalaman telah mendewasakan saya. Selama hampir 15 tahun, Alhamdulillah Allah Ta'ala pinjamkan saya sikit ilmu. Masuk surau masjid, buat program Tahsinus Salah. Itu dulu projek lama. Dulu saya banyak buat program Tahsinus Salah, bagaimana mencantikkan sembahyang. Ini antara modul yang utama yang saya sebarkan. Sebab apa? Bila sebut zikir, kebanyakan di antara kita, di antara kalian dan di antara kami dulu juga berzikir dengan lidah sahaja. Betul ke betul? Tak payah mengaku, tak payah mengaku. Tak perlu tulis, tak perlu buat pengakuan. Hati berbicara sudah. Kita berzikir semata-mata dengan lidah. Hati tak berjalan, hati mati. Sedangkan kalau tuan-tuan buka kitab Al-Azkar, namun lagi cerita bab zikir. Zikir ni perlu ada di hati. Perlu ada di hati. Jadi bagi tuan-tuan yang nak ilmu ni, saya jemput datang program interaktif cerita solat. Allahu Akbar. Kenapa Ustaz? Kalau tak datang program tak boleh dapat ke? Saya pernah bagi dengan percuma. Saya pernah bagi ilmu dengan percuma. Bedanya kalau ketika program kita lebih fokus cerita bab tu. Kita lebih fokus cerita bab tu. Sebab program tu selama 1 minggu. Selama 1 minggu saya nak fokus cerita bab macam mana solat secara batin, wuduk secara batin, pakaian secara batin, solat secara batin, doa secara batin, dan zikir secara batin. Tu 6 perkara yang kita akan fokuskan. Supaya apa? Saya nak bedakan orang yang ada komitmen dan orang yang semata-mata masuk program nak dengar saja. Tak, saya tak nak. Saya nak pilih betul-betul orang yang khusus yang nak belajar. Jadi insya-Allah 13 hingga 19 kita ada program interaktif cinta solat. Yang minggu depan ni, yang ni more kepada praktikal. Afwan lakum. Saya nak sabar lu Zila Ibrahim. Saya nak puji tuan-tuan. Untuk program solah ni 6 dengan 7 tuan-tuan tak masuk pun tak apa. Tapi saya suka kalau tuan-tuan bantu saya untuk cari mana-mana saudara mara ke, anak-anak saudara ke yang tak tahu solat macam mana. Sebab 6 dengan 7 ni more kepada praktikal. Asal projek solah ni tak ada. Dulu kami ada NBS dan ICS sahaja. Tetapi bila mana ada rungutan, dia kata, Ustaz, bila nak belajar masalah praktikal semayang? Yang tanya tu pun Makcik Kiah dah umur 48. Kita baik sangka, saya cuma nak baik sangka, Allah, kalau setakat praktikal ni tuan-tuan dah okey lah. Jelas, saya nak baik sangka. Kalau setakat praktikal, tuan-tuan dah okey. Tetapi bila mana ada permintaan, ada yang juga nak belajar praktikal sebagaimana solatnya Nabi SAW. Sebab itulah kenapa terbinanya projek solah ataupun ringkasan daripada solat itu mudah pada 6 dengan 7. Tapi program ni bukan untuk tuan-tuan. Sebab tuan-tuan pada teorinya, insya-Allah, Zohri tuan-tuan, semayang tuan-tuan, praktikal tuan-tuan dah okey. Tapi hari ni kena muhasabah. Batin aku dah okey ke belum? Jelas ke jelas? Jadi kalau boleh, tuan-tuan, join lah program 13 hingga 19. Program yang sebetulnya 3 hari saja. Lepas tu hari keempat tu dia ada tambahan selama 2 jam. Jadi benda ni online. Tuan-tuan tak boleh attend secara live. Benda tu recorded. Dan seperti biasa, tuan-tuan duduk dalam Facebook tu selama sebulan. Boleh tengok hari-hari. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Dan dia punya fees dia antara yang paling murah lah yang pernah kita buat. Kalau dulu kira by person, sekarang ni tuan-tuan kita kira by group. Bahasa mudah lah, kita buat satu group by family. Satu family daftar 10 orang pun, seorang je kita kira seorang saja. Sebab tu bagi tuan-tuan semalam ada satu student, bagus dia. Dia kata, Ustaz, saya tak ada family, tapi kalau saya nak join dengan kawan-kawan boleh tak? Saya kata boleh. Buat satu Facebook, grup Makcik Kiah contoh. Buat satu Facebook yang semua kawan-kawan ni boleh akses, kumpul duit. Sebab mengaji ni memang kena ada belanja. Kumpul duit 10 orang.
Dia budak student. Kumpul duit 10 orang dan daftar guna seorang nama, satu akses Facebook dan bagi apa tu? Password, semua 10 kawan dia boleh belajar. Yang penting saya nak permudahkan urusan. Jelas ke jelas? Jadi cerita bab zikir, belajarlah zikir zahir dan batin. Simple. Habis. Baik. Kita sambung yang akhir sekali, yang kelima. Yang ni lah poin yang paling besar. Pencarian yang perlu ada pada setiap hati orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Apakah hari raya yang terakhir sekali? Yang kelima, tulis dekat ruangan komen. Bila kita dah masuk syurga Allah, sebab ingat tuan-tuan, yang kelima ni tak semua dapat. Yang kelima ni tidak semua dah dapat. Baik. Yang kelima, apakah hari raya bagi orang yang beriman dan bertakwa kepada Allah? Tulis di ruangan komen. Hari di saat dia melihat Tuhannya, maka itu adalah hari raya. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Tulis dekat ruangan komen. Simple sahaja. Hari dia melihat Tuhannya, maka itu adalah hari raya. Tuan-tuan, ingat dah, bila sebut melihat Allah Subhanahu wa ta'ala, bukan semua penghuni syurga dapat melihat Allah. Saya ulang balik. Bukan semua penghuni syurga dapat melihat Allah Subhanahu wa ta'ala. Maknanya, ya, dalam beberapa kitab yang sempat saya mentelaah, ada penghuni syurga. Walaupun dia duduk di syurga, menetap di syurga, tapi Allah Ta'ala tak buka hijab. Dia tak dapat melihat kebesaran, keagungan, kecantikan Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebab apa? Ni saya nak buktikan kenapa pentingnya ilmu batin. Kenapa pentingnya ilmu sir. Simple saja tuan-tuan benda ni saya nak bawa datang. Mudah-mudahan tuan-tuan jelas. Sebab melihat dengan Allah bukan dengan mata ni. Kenapa tak semua dapat makna? Bagus adalah makna. Sebab rezeki. Rezeki. Ada yang orang dikaruniakan melihat Allah, ada orang yang tidak dikaruniakan melihat Allah. Contoh paling mudah, semua Nabi-Nabi dapat melihat Allah ke? Simple. Nabi Musa AS terkenal dengan gelaran Kalimullah, yang boleh berkata-kata dengan Allah, yang boleh bercakap dengan Allah. Sehingga Nabi Musa nak melihat Allah Ta'ala. Nabi Musa kepingin sangat nak melihat Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka Allah Ta'ala berfirman, tunggulah. Kalau hancurnya bukit Tur Saina ni, kau akan nampak aku di sebalik bukit. Tak sempat tuan-tuan. Hancur. Tak sempat nak hancur. Maka Nabi Musa rebah dahulu. Artinya, Nabi Musa AS dan para Nabi yang lain pun tidak dapat melihat Allah ketika di syurga. Itu kiasan yang mudah. Hanya Muhammad bin Abdullah, Nabi kita, Rasulullah SAW, yang khusus dapat melihat Allah Ta'ala. Begitu juga bidalan ketika di syurga kelak. Bukan semua tuan-tuan. Bukan semua. Okey. Nak faham benda ni macam mana? Mudah saja. Sebab khilaf berkenaan zahir ke, roh ke masuk ke syurga, yang tu saya tak sentuh. Yang tu ada khilaf di kalangan ulama'. Ada yang kata rohaniah saja masuk ke syurga. Ada yang kata roh dengan jasad masuk sekali. Bagaimana? Wallahu a'lam. Yang tu tak usah fikir. Cuma antara ilmu yang best yang saya nak beri faham, agar kalian jelas, kenapa saya suka nak fokuskan kalian kepada cari ilmu yang batin, cari ilmu rohani ni. Sebab rohani ni bila kita tak bela, dia tak hidup. Kerana melihat Allah Ta'ala itu bukan dengan mata yang zahir. Bukan dengan mata yang zahir. Sebab tu dekat syurga semua ada mata. Dekat syurga semua ada mata. Tetapi ada yang setengah manusia, amin, kitalah yang dengar pada hari ini, mudah-mudahan, amin, kita baik sangka kepada Allah. Ada setengah manusia ahli syurga, dia ada mata yang sama, tapi bila dia bukanya hijab, dia nampak kebesaran Allah Subhanahu wa ta'ala. Itulah merupakan hari raya yang paling best gila. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Baik, saya bagi contoh yang mudah. Saya bagi contoh yang mudah. Macam mana tuan-tuan nak faham? Mata sama.
Mata sama, pandangan berbeza. Tu point dia. Dekat dunia sekarang saya boleh buktikan, mata sama, pandangan berbeza. Cara memandang tu berbeza, benda yang diflashkan itu menjadi berbeza. Contoh, pagi-pagi tuan-tuan hantar anak pergi sekolah. Hantar anak pergi sekolah. Tiba-tiba sampai dekat pagar, Kak Long turunlah. Mak, singa. Dia kata apa? Mak, singa mak. Hei, mana singa? Tu, dekat pagar tu. Oh, rupa-rupanya dekat sekolah tu tuan-tuan, Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi, guru display kat sekolah anak dia tu garang. Garang sangat. Sampai budak-budak panggil cikgu tu singa. Sampai budak-budak panggil cikgu tu singa. Saya nak bagi contoh. Mata tuan-tuan dan mata anak, mata yang sama kan? Sama kan mata dua-dua? Tapi bila anak tengok cikgu display, dia nampak singa. Tuan-tuan tengok anak, nampak cikgu. Betul ke betul? Betul ke betul? Simple sahaja. Mata sama, pandangan berbeza. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Okey, saya bagi lagi contoh lain. Tengah hari nanti, kita doalah, kita baik sangka kepada Allah. Tak apalah, walaupun tengah PKP sekarang, kita buat contoh nak bagi faham. Ya? Walaupun suasana ni tak berlaku buat masa ni. Tengah hari sekejap lagi, ambil anak. Mak nak pergi bank sekejap. Kita bawa anak pergi bank. Bila bawa anak pergi bank, nampaklah kepala rimau. Beng-beng, beng-beng. Beng-beng kan kepala rimau. Okey. Mak, rimau lah. Contoh, budak baru nak kenal. Baru tak nikah dan sebagainya. Tuan-tuan, budak kecil tengok kepala rimau, nampak rimau. Nak tanya tuan-tuan. Tuan-tuan tengok kepala rimau, nampak apa? Saya tunjuk kepala rimau ni. Image. Okey. Anak-anak tengok kepala rimau, harimau kan? Anak-anak tengok kepala harimau, nampak harimau. Tuan-tuan tengok kepala harimau, nampak apa? Tu Zila dah jawab dah. Nampak pitih. Kan? Maknanya tuan-tuan tengok lain, tuan-tuan nampak lain. Jelas. Pandangan zahir nampak lion, nampak bank. Terpulang, tak ada masalah. Ada kata nampak bank, ada kata nampak duit. Betul? Maknanya saya dah buktikan on the spot. Sekarang saya dah buktikan. Mata sama, pandangan berbeza. Dah? Cuba tanya budak-budak yang tak kenal benda ni. Dah? Ataupun kita pergi luar negeri yang tak pernah kenal Maybank ni. Tak usah pergi Indo, dekat Indonesia Maybank ada kan? Ada. Kita pergi dekat luar negeri, tunjuk gambar ni. Dia kata design apa ni? Gambar apa ni? Bermakna kan berbeza. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Nampak Shopee? Itu lagi anjing. Baik. Jadi jelas. Kan? Saya dah buktikan kepada tuan-tuan, walaupun mata sama, pandangan berbeza, hijab berbeza, fokus berbeza, penampakan berbeza. Begitulah ibarat yang berlaku di syurga Allah. Walaupun ada penghuni syurga yang duduk di syurga tetapi tak dianugerahkan melihat Allah Ta'ala, ni tak jauh. Ada penghuni syurga dan yang duduk di syurga tetapi dibuka hijab, dia nampak kebesaran, kecantikan Allah Subhanahu wa ta'ala. Izzah lagi best jawapan dia. Izzah kata apa? Dapat hutang. Betul. Tengok. Kan saya dah kata, saya baru tunjuk satu gambar, dah macam-macam jawapan keluar. Izzah kata apa? Dapat hutang. Ada juga dapat hutang. Siti Rodiah dapat tiger.
Tuan-tuan, ni baru satu gambar. Mata yang sama, pandangan yang berbeza. Begitulah hakikat ketika kita berada di syurga Allah Ta'ala. Mudah-mudahan, ya Allah, ya Tuhan kami, dalam waktu kami divaksin sekarang ni, syukur ya Allah, dosa mata tak banyak. Dulu kalau raya, Allah terpesona dengan mata ni banyak sangat. Sekarang ni ya Allah, kau pelihara mata kami, kau pelihara kewangan kami, kau pelihara duit kami, kau pelihara kami tak membazir dah pada Syawal pada kali ini. Rupa-rupanya ya Allah, kau nak pilih kami untuk melihat dirimu ya Allah. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Tak payah cari vaksin tuan-tuan. Kita sekarang ni sedang divaksin oleh Allah Ta'ala. Kalau ditanya macam mana cara Allah Ta'ala vaksin, dengan uzlah. Tulis dekat ruangan komen. Dalil Nabi SAW, Nabi pun ada uzlah. Uzlah ni menyendiri, duduk dekat dalam gua Hira, tak keluar-keluar. Isteri Nabi yang naik turun, naik turun, naik turun. Tuan-tuan hantar makanan. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Dan saya berkata yes. 10 tahun lepas, saya naik gua Hira 1 jam setengah. Oh, pancit. Baru-baru ni 45 minit. Alhamdulillah. Tahun lepas lah waktu saya pergi. Tahun lepas. Dapat umrah percuma. Dan nak buat lagi lah ICS. Siapa dapat menang, umrah percuma bersama UIZ. Allahumma salli wa sallim wa barik alaih. Ringkasnya, kita sedang diuzlah oleh Allah Ta'ala secara paksa. Kita sedang diuzlah oleh Allah Ta'ala secara paksa. Dan kita sedang divaksin oleh Allah Ta'ala, tak boleh keluar tuan-tuan. Oh, banyak kebaikan Tuhan nak bersihkan. Antaranya Tuhan nak bersihkan mata kita. Mudah-mudahan mata ni boleh melihat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi mudah-mudahan apa yang kita bincangkan pada pagi ini, tuan-tuan dah tahu dah apa lagi raya yang best yang perlu aku cari. Pertama, hari-hari aku boleh jadikan sebagai hari raya. Yang kedua, hari kematian. Yang ketiga, hari melepasi sirat. Yang keempat, hari masuk syurga. Dan yang kelima, amin, ya Allah, Engkau yang pilih kami untuk mendengar benda ni. Engkau yang pilih kami juga untuk mendapat rahsia ini, iaitu raya yang paling besar, yang paling hebat, yang paling best gila tuan-tuan, melihat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau orang comel, orang cantik tu pun kita tengok tu berasa best dah. Apa tak lagi Allah. Orang laki-laki yang segak tengok tu pun nampak cantik. Keindahan alam semula jadi, tengok pun cantik dah. Saya pergi Turki, ajib. Hantar pelajar pergi Turki, ajib cantik. Pergi Yaman, bumi-bumi di bawah lurah, ajib. Yang tu pun cantik dah. Allah, apa tak lagi melihat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi ya Allah, ya Tuhan kami, mudah-mudahan Kau yang pilih kami ya Allah mendengar perkara ini. Kau juga pilih kami ya Allah akan mendapat perkara ini dengan anugerah daripadamu, dengan rahmat daripadamu, dengan kehendak daripadamu, dengan inayah daripadamu. Ya mudah-mudahan ya Allah, itulah perayaan yang kami nanti-nantikan. Satu perayaan yang tak dapat dihitungkan dengan akal, kata-kata dan sebagainya. Jadi, madai pertemuan kita pada pagi ini. Ma'assalamah wal liqa. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Wallahu a'lam.